Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya hari ini Siti Nur Aziah Zana Alam bagi langsung dari Parlimen. Hari ini masuk minggu kedua bagi penggal kelima Parlimen ke-14. Dan sebelum kita ke aturan urusan mesyuarat ataupun AUM hari ini, kita imbas kembali tentang perbahasan yang telah dibangkitkan semalam. Dan antaranya Dewan Rakyat semalam bersetuju untuk membahaskan usul berkenaan banjir kilat yang melanda Lembah Kelang terutamanya di Ibu Negara, dan cadangan ini yang dikemukakan oleh ahli Parlimen Bukit Bintang pada awalnya dipersetujui sebulat suara oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Baik, seterusnya Kementerian Pengangkutan MOT dijangka menerima laporan penilaian proses pembuktian konsep ataupun POC berkaitan pengujian lesen membandu secara automasi ataupun e-testing akhir bulan ini. Dan seterusnya Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak diberi pelanjutan hari sehingga Selasa minggu depan untuk memberi penjelasan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat berhubung kenyataan beliau ketika perbahasan minggu lalu yang dikatakan mengelirukan Dewan. Baik, bagi aturan urusan mesyuarat hari ini dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, dan terdapat 3 persoalan pertama yang akan dibangkitkan, iaitu yang pertama adalah daripada ahli Parlimen Papar yang meminta Perdana Menteri menyatakan secara terperinci mengenai arahan pembayaran pampasan berjumlah RM62.59 bilion kepada waris Sultan Sulu yang diputuskan oleh Mahkamah Arbitrasi Paris, Perancis. Dan adakah kerajaan Malaysia melalui pejabat peguam negara telah menghantar wakil ataupun peguam di Perancis bagi tujuan bantahan? Dan seterusnya adalah persoalan daripada ahli Parlimen Bukit Bendera kepada Menteri Kewangan yang menyatakan sama ada satu penyelarasan program subsidi petrol, diesel dan LPG perlu diadakan memandangkan harga antarabangsa bagi minyak mentah dan gas asli yang naik secara mendadak pada ketika peperangan Rusia-Ukraine yang semakin meruncing. Baik, soalan ketiga adalah daripada ahli Parlimen Rasah kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan adakah kementerian akan mengkaji semula mengurangkan harga siling untuk pelitup muka dan kit ujian kendiri di samping menetapkan harga siling untuk oximeter dan penyukat suhu kerana barangan ini telah menjadi antara barangan yang penting dan kepentingan pengguna wajar dilindungi. Dan harga pasaran kit ujian kendiri adalah sekitar RM5 pada Januari lalu dan meningkat naik ketika kes pandemik COVID-19 meningkat pada Februari. Baik, selain di saluran berita RTM My Review 1, 2, 3 dan juga di TV1, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga di rtmclick.rtm.gov.my/rtm Parlimen, dan anda juga boleh muat turun RTM Click melalui Play Store, App Store dan juga Huawei App Gallery. Baik, selepas sahaja daripada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri akan diteruskan dengan sesi pertanyaan jawab lisan, dan Menteri Alam Sekitar dan Air akan menjawab soalan berkenaan kajian perubahan iklim drastik yang menyebabkan bencana alam. Baik, kita terus ke Dewan Rakyat. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk memulakan, saya persilakan Yang Berhormat Tuan Ahmad bin Hassan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali pertama kami dapat MQT sebagai pembangkang. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum saya meneruskan, saya ingin berpantun kerana ini adalah yang pertama kali. Pucuk putat daun bungar, anak seluang terkapai-kapai, mohon penjelasan Perdana Menteri, rakyat mahu mendengar, penyelesaian terbaik mesti dicapai. Padang si bakir bertimbun lami, siang malam jalan berdudur, sampai bilakah harus begini, ibarat buah tarap tinggal ampulur. Soalan saya, Papar meminta Perdana Menteri menyatakan secara terperinci arahan pembayaran pampasan berjumlah RM62.59 bilion iaitu $14.9 bilion US dollar kepada waris Sultan Sulu
yang diputuskan oleh Mahkamah Arbitrasi Paris, Perancis? Dan B. Adakah kerajaan Malaysia melalui pejabat peguam negara telah menghantar wakil atau melantik peguam di Perancis bagi tujuan bantahan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Papa silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Saya mohon diberi little bit masa oleh kerana jawapan ini amat terperinci dan panjang sikit Yang Berhormat. Yang Tan Sri Yang Bertuah, isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Papa merupakan susulan daripada keputusan Final Award dengan izin yang diberi oleh Dr. Gonzalo Stampa, seorang penimbang tara yang dilantik oleh Mahkamah Madrid Spanyol pada 22 Mei 2019 yang telah membuat keputusan timbang tara di Perancis pada 28 Februari 2022 yang meminta supaya kerajaan Malaysia membayar sebanyak dolar Amerika 14.92 bilion. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penerangan yang panjang lebar. Yang Berhormat Papa. Ya. Terima kasih Tan Sri. Sebelum saya mengutarakan soalan tambahan, saya ingin tegaskan di sini bahawa kita sama sekali tidak akan mengiktiraf sebarang tuntutan daripada Kesultanan Sulu, warisnya dan juga negara Filipina ke atas Sabah. Soalan saya, kenapakah kerajaan Malaysia tidak memandang serius perkara ini? Kami di Sabah mengharapkan perlindungan dalam soal keselamatan seperti apa yang termaktub di dalam IMI 63. Dari pencerobohan di Lahad Datu pada 12 Februari. Tak ada ucapan lah. Soalan. Okey. Februari 2013, tuntutan Filipina terhadap Sabah tanpa henti-henti. Tolong jangan sekali-kali pandang remeh perkara ini kerana kita tidak tahu apa akan mereka lakukan selepas ini. Perlu diingat, tuntutan mereka 62.59 bilion itu sangat besar dan lagi besar daripada 1MDB. Soalannya. Soalan ni, adakah benar kenyataan yang dikeluarkan oleh Tommy Thomas bahawa kerajaan telah menghantar surat kepada penimbang tara Spanyol yang mana menyatakan Malaysia akan membuat pembayaran yang tertunggak kepada waris Kesultanan Sulu dari tahun 2013 dan berjanji akan membayar pada masa hadapan? Adakah perkara ini benar? Apa justifikasi pembayaran dan adakah ianya telah dibincangkan di kabinet dan sekiranya ada, bila keputusan tersebut dibuat? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Pertanyaan daripada Yang Berhormat itu sebenarnya sudah dijawab. Yang pertamanya, kerajaan tidak mengiktiraf agreement dibuat oleh Overbeck dengan Sultan Sulu. Yang pertama. Yang kedua, kerajaan belum mengenal pasti pun siapakah waris sebenar Sultan Sulu. Yang ketiga, itulah kenapa dalam statement saya tadi saya tidak sebut wang di bawah perjanjian, tetapi ihsan daripada kerajaan untuk diberi kepada siapa yang menuntut, yang dibuktikan penuntut sebenar kepada Sultan Sulu. Itu saja Yang Hormat. Terima kasih Yang Hormat Kota Belud. Silakan. Kopi Sanangan Om Sonong Sobon. Persoalannya sekarang ini bukan kita iktiraf atau kita tidak iktiraf. Kita tetap tidak iktiraf. Masalahnya sekarang ini there is an order from Mahkamah Arbitrasi Perancis untuk kerajaan persekutuan bayar waris Sultan Sulu, yang mana kita juga adalah signatory kepada convention ini. Kita cakap pasal sovereignty immunity. Soalan saya, kenapa Mahkamah Arbitrasi Perancis sekarang ini memihak kepada penuntut? Malaysia kena buat laporan polis untuk mengesahkan bahawa there is a complot Dr. Stampa dengan waris Sultan Sulu. We should apply to set aside this stupid order. Tuan Speaker, saya minta maaf tapi I'm so disappointed you rejected my motion, Tuan Speaker. Siapa Sabah di mata kerajaan persekutuan sekarang ini? Are we not important? Sekarang ini Malaysia, kerajaan persekutuan Malaysia yang disuruh bayar ini. And it's a big amount. Terima kasih. Saya rasa telah dijawab pun. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Sebenarnya sudah dijawab. Saya kata tadi bahawa
tindakan yang diambil oleh kerajaan sekarang telah membatal pun pelantikan Stampa sebagai arbitrator. Sebenarnya bukan mahkamah memberi arahan Tan Sri Yang Pertua. Biar saya perbetulkan. It's not the mahkamah. It is the arbitrator yang memberi itu. Yang telah dibatalkan oleh mahkamah, pelantikan dia dan award dia pun telah dibatalkan oleh Mahkamah Madrid. Maknanya kerajaan Malaysia telah buat yang terbaik. Dan kita dah mencapai matlamat kita untuk membatalkannya. Terima kasih. Sebab itu Malaysia kena ambil tindakan yang tegas ini, Bapak Menteri. Saya minta Tuan Speaker kita bahas ini bukan soal sekolah daif, ini bukan soal parit tersumbat ke, ini bukan soal ini. Ini soal kedaulatan negara. Yang Hormat, tolong duduk. Okey, bawa bertenang. Saya rasa telah dijawab. Saya sebagai peguam saya faham apa yang dijawab tu. Saya juga sebagai peguam sebenarnya faham kenapa kita tidak mengambil bahagian dalam tu, tapi bukan fungsi saya lah untuk explain. Perkara ni maaf, in English, quite difficult to understand lah. It's a very fine area of the law, conflict of law ni. Tapi kalau boleh ambil pandangan undang-undang yang betul-betul memahami apa yang YB Menteri cakap tu, saya rasa YB semua akan faham apa yang diperkatakan. Quite difficult to understand actually. I don't blame you. Sorry. Boleh kita ke soalan yang lain ya? Satu lagi, Answer Speaker. Dah panjang. Dah 20 minit satu soalan. Yang Berhormat Tuan Wong Hon Wai, silakan. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Selamat pagi. Bukit Bendera ingin meminta Menteri Kewangan menyatakan sama ada satu penyelarasan program subsidi petrol, diesel dan liquefied petroleum gas atau LPG perlu diadakan memandangkan harga antarabangsa bagi minyak mentah dan gas asli naik mendadak pada ketika peperangan Rusia-Ukraine yang sedang meruncing. Itulah soalan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kewangan, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Sejak permulaan tahun 2021, harga minyak mentah dunia menurut Brent crude oil telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Harga minyak mentah bagi bulan Januari tahun ini adalah pada kadar $85 setung, iaitu meningkat berbanding Januari 2021 sebanyak $55 setung. Berikutan kenaikan ini, kerajaan terpaksa menampung peningkatan subsidi petrol, diesel dan juga gas cecair memasak ataupun liquefied petroleum gas LPG yang ketara sehingga 10 kali ganda, iaitu meningkat daripada 200 juta ringgit untuk bulan Januari 2021 kepada lebih dari 2 bilion ringgit pada bulan Januari 2022. Ditambah pula dengan isu pergolakan antara Rusia dan Ukraine, harga minyak mentah dunia telah naik mendadak ke paras melebihi $100 setung, iaitu paras tertinggi sejak 2014. Dengan kenaikan ini, dijangka jumlah subsidi petrol, diesel dan LPG akan melebihi 2.5 bilion ringgit sebulan. Sekiranya harga minyak mentah dunia kekal melebihi $100 setung, jumlah subsidi tersebut bagi keseluruhan tahun 2022 dijangka mencecah 28 bilion ringgit berbanding 11 bilion ringgit bagi tahun 2021. Pengguna pada masa ini hanya membayar RM2.05 seliter untuk petrol RON 95, tetapi kos sebenar dalam bulan Mac telah mencecah RM3.70 seliter untuk petrol. Ini bermakna kerajaan terpaksa menampung perbezaan sebanyak RM1.65 setiap liter. Sebagai contoh, setiap kali kita pergi stesen pam minyak dan kita mengisi minyak dengan nilai RM100 atau kira-kira 49 liter, dan kita mengisi minyak dengan nilai RM100 yang tadilah 49 liter, jumlah yang dibayar oleh kerajaan adalah sebanyak RM81 kerana jumlah kos sebenar berdasarkan harga pasaran adalah RM181 bagi 49 liter RON 95. Ini bermaksud subsidi kerajaan adalah sehingga 45% daripada jumlah keseluruhan yang perlu dibayar. Bagi diesel pula, pengguna hanya membayar RM2.15 seliter di stesen minyak, sementara kos sebenar telah melebihi RM4 seliter.
Jurang besar antara harga runcit di stesen minyak berbanding harga pasaran sebenar akan mengakibatkan risiko ketirisan subsidi yang lebih tinggi disebabkan aktiviti penyeludupan keluar produk petroleum. Kerajaan juga tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja mengurus OE ini seperti kos subsidi. Dengan itu, kenaikan kos subsidi perlu diimbangi dengan pertambahan hasil dan juga penyibatan perbelanjaan. Program subsidi semasa melibatkan harga bersubsidi yang sama dinikmati semua tanpa mengira kaya atau miskin. Tambahan pula, golongan yang berpendapatan tinggi akan menikmati lebih subsidi berdasarkan tahap penggunaan yang lebih besar berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan itu, kerajaan akan mengkaji semula mekanisme subsidi produk minyak supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Pelaksanaan subsidi secara bersasar dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan perkhidmatan yang dicapai dapat diagihkan semula untuk program yang lebih berkesan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Menteri. Dan semalam yang International Brent Crude Oil Price telah meningkatkan ke 112 US dollar per barrel dan juga semalam kerajaan US mengumumkan larangan import terhadap petroleum produk dari Rusia. Ini akan juga menyebabkan keadaan supply and demand di peringkat antarabangsa ketat dan bekalan minyak mentah akan kekurangan. Dan berikutan keadaan soalan saya, berikutan keadaan ekonomi yang tidak menentu pasca COVID-19 dan juga penaklukan Rusia ke atas Ukraine, cadangan Menteri Kewangan tadi, subsidi secara bersasar sama ada ia akan dapat mengurangkan harga runcit petroleum RON 95 dan RON 97 dan apakah impak cadangan tersebut terhadap kadar inflasi. Memandangkan sektor pengangkutan merupakan satu komponen weightage 14.9% dalam indeks harga pengguna ataupun consumer price index. Sama ada cadangan tersebut akan meningkatkan kadar inflasi. Ya, itu soalan saya. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Tan Sri ini betul. Sebelum saya jawab soalan itu, secara perbandingan harga runcit petroleum di Malaysia ini adalah sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar minyak, ya, negara OPEC terutamanya. Sebagai contoh, harga runcit petrol di Saudi adalah pada paras RM2.59 seliter, manakala Indonesia pula adalah RM3.74 seliter untuk petrol, RM3.74. Berbanding dengan negara-negara jiran pula, harga runcit petroleum di Thailand adalah RM5.63 seliter, Singapura pula RM9.16 seliter. Berbanding dengan Malaysia lah RM2.05. Jadi perbezaan besar antara harga runcit dalam negara berbanding negara-negara jiran akan membuka ruang saya seperti tadilah kepada aktiviti penyeludupan produk petroleum. Tetapi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Bendera mengenai inflasi tadi, kerajaan cakna bahawa sekiranya berlaku peningkatan harga bagi semua produk petroleum di pasaran, ia akan memberi kesanlah kepada rantai yang seperti disebut tadi, transportation cost, rantai ekonomi secara keseluruhan. Malah turut akan membebankan rakyat kerana kenaikan kos yang terlalu besar untuk ditanggung, khususnya pada saat kita semua baru saja nak memulakan rencana pemulihan ekonomi dan kehidupan ke arah pasca COVID-19. Dalam masa yang sama, dengan kenaikan kos subsidi produk petroleum ni, ia akan memberi tekanan kepada kedudukan fiskal kerajaan. Kerana komitmen pertambahan kos subsidi ini sepatutnya kita boleh gunakan untuk manfaat pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Seperti yang dimaklumkan tadi, kerajaan juga tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja mengurus operating expenditure seperti kos subsidi. Dengan itu, kenaikan kos subsidi perlu diimbangi dengan pertambahan hasil dan juga penjibatan perbelanjaan. Maka wujudlah keperluan buat kerajaan untuk menyusun semula subsidi supaya lebih bersasar kepada kelompok masyarakat yang layak dan memerlukan. Dengan itu, kerajaan akan mengkaji seperti saya sebut tadi semula mekanisme subsidi produk minyak ini supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi isu inflasi ini taklah terkesan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Pelaksanaan subsidi secara bersasar juga dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan penjimatan yang dicapai ini dapat seperti saya sebut tadi diagihkan semula untuk program yang lebih berkesan untuk rakyat kita.
Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Jempol, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat kerana atas jawapan yang cukup baik. Walau bagaimanapun penjelasan Yang Berhormat sebentar tadi tertumpu kepada subsidi ke atas produk petroleum sahaja. Saya nak beri contoh yang bersasar Yang Berhormat kerana 2002 subsidi yang diberi 28 bilion, manakala 2011 11 bilion, meningkat lebih sekali ganda subsidi diberikan. Saya mengambil contoh BMW 7 Series isi minyak RON 95 dengan kadar RM2.50. Honda Cup di kampung Penoreh Getah isi minyak RON 95 dengan harga RM2.50. Tetapi BM 7 Series memerlukan 70 liter untuk memenuhi tangkinya, manakala Honda Cup tadi cuma perlukan 4 liter. Di sini kita melihat penggunaan BMW mendapat manfaat subsidi yang lebih berbanding dengan Honda Cup. Saya ambil kira 70 liter subsidi untuk BMW sebanyak RM111, manakala motor Kapcai 4 liter hanya RM6.60. Jadi perbezaan yang tersasar ini apa maksud dia? Ini tak bersasar namanya. Jadi soalan saya, perkara yang menjadi kebimbangan, bagaimanakah subsidi lain yang turut ditanggung oleh kerajaan pada masa kini? Dan apakah strategi kementerian untuk memastikan subsidi ini hanya diberi golongan yang disasarkan, iaitu keluarga Malaysia yang benar-benar memerlukan? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Tan Sri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Seperti juga yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Bendera tadi, isu ni ialah untuk kita bantu rakyat yang betul-betul memerlukan. Dan kita di kerajaan memang komited untuk membantu rakyat Malaysia dalam menghadapi isu utama sekarang ni, mencabaran kos sara hidup, khususnya ekoran kenaikan harga komoditi dunia, bukan saja harga minyak tapi semua harga komoditi dunia, terutamanya ekoran gangguan rantaian bekalan barangan dan pergolakan geopolitik seperti di Ukraine sekarang. Secara keseluruhan, peruntukan bantuan dan subsidi dalam belanjaan 2022 sekarang dalam belanja itu 2022 ialah RM31 bilion berbanding dengan RM28 bilion pada tahun sebelumnya. Peruntukan tahun 2022 ini merangkumi bantuan seperti yang lebih bersasar pun ada, bantuan sara hidup dan kebajikan sebanyak RM11 bilion. Ini lebih bersasar. Subsidi dan bantuan pendidikan RM70.7 bilion, serta subsidi untuk pengusaha pertanian sebanyak RM2 bilion. Subsidi pengangkutan juga termasuk perkhidmatan udara luar bandar RM1.9 bilion. Jadi jumlah peruntukan RM31 bilion untuk bantuan dan subsidi ini tidak termasuk kos untuk menyampaikan perkhidmatan awam seperti perkhidmatan kesihatan awam. Ini melibatkan perbelanjaan mengurus sebanyak RM28 bilion. Walaupun peruntukan lebih besar disediakan, dijangka subsidi yang kita sebut pada hari ini akan yang dibelanjakan pada tahun 2022 akan bertambah ekoran kenaikan komoditi, terutamanya harga produk minyak. Di samping petrol, diesel dan LPG Yang Berhormat, kos subsidi juga meningkat bagi minyak masak contohnya lah, selaras dengan kenaikan harga pasaran minyak sawit. Perbelanjaan subsidi minyak masak pada tahun 2020 ada RM500 juta dan meningkat lebih 4 kali, melebihi RM2 bilion pada tahun 2021 dan terus menunjukkan tren meningkat pada awal tahun 2022. Kerajaan juga telah mengambil langkah baru seperti memperkenalkan subsidi bagi ayam dan telur dengan kos subsidi melebihi RM130 juta sebulan bagi melindungi rakyat daripada kenaikan harga yang mendadak. Namun demikian, seperti disebut oleh Yang Berhormat Jempol tadi, pendekatan ini tak bersasar, ya. Dan subsidi harga sama ada petrol atau ayam memanfaatkan semua pengguna tanpa mengira tahap pendapatan dan juga tahap penggunaan, ya. Contoh BMW tadilah. Dengan itu, kerajaan kini menampung subsidi berbilion untuk golongan berpendapatan tinggi yang sepatutnya lebih wajar dibelanjakan untuk pembangunan negara dan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Pada masa ini, pendekatan yang bersasar secara tunai dibuat oleh kerajaan. Bantuan kebajikan disediakan contohnya RM2.4 bilion kepada 1,5 juta golongan mudah terjejas ni, termasuk OKU, warga emas, keluarga miskin tegar. Dan juga bantuan keluarga Malaysia ni RM8.2 bilion untuk 9 juta golongan B40. Ini bersasar. Tapi dari segi subsidi bersasar, salah satu contoh adalah bagi kadar tarif elektrik.
bagi pengguna domestik di mana diamalkan harga berperingkat dengan izin tiered pricing secara progresif. Melalui pendekatan ini, golongan yang berpendapatan rendah dikenakan harga yang lebih rendah berbanding mereka yang berpendapatan tinggi. Sebagai contoh, rumah dengan penggunaan elektrik di bawah 200 kW sejam sebulan hanya dikenakan tarif 21.8 sen per kilowatt jam, sementara penggunaan elektrik melebihi 900 kilowatt sejam sebulan dikenakan tarif pada kadar 57 sen kilowatt jam. Jadi lagi banyak guna lagi mahal dibayar tarif elektrik. Walau bagaimanapun, bagi mengekalkan tarif elektrik kepada pengguna domestik bagi separuh tahun pertama, tahun 2020, the first half of 2022 dengan izin, kerajaan telah menanggung subsidi juga 715 juta ringgit kerana kos arang batu yang digunakan telah naik begitu banyak sekali untuk pencadangan elektrik. Dan seperti saya sebut tadi, Yang Berhormat Jempol dan juga Yang Berhormat Menteri Bendera, Tan Sri Speaker, pihak kerajaan sekarang dalam proses mengkaji bagaimanakah pendekatan subsidi bersasar ni atau dapat diperluaskan kepada barangan subsidi yang lain juga agar sumber kerajaan yang terhad ni ditumpukan kepada orang yang betul-betul memerlukan dan juga tidak berlaku ketirisan subsidi kepada pengguna yang actually dengan izin can afford it lah, berkemampuan. Terima kasih. Terima kasih. Maaf dah tak ada masa. Baru 2 soalan. Ringkas ya? Ringkas. Ya, terima kasih. Saya nak tahu apakah itu kos untuk kenaikan setiap $1 1 tong berbanding dengan tambahan pulangan untuk negara. Kononnya 370 juta ringgit tambahan, tetapi 780 juta defisit. So maknanya akhirnya kita kurang 410 juta ringgit. Adakah ini benar? Untuk tambahan setiap $1 1 tong kenaikan minyak. Dan pada masa yang sama, apabila disebut tentang penyusunan semula subsidi bersasar ini, bolehkah Yang Berhormat pastikan bahawa ia juga merangkumi M40? Kerana sekiranya tak merangkumi M40, saya rasa susah untuk dapat public buy-in dalam perkara ini. Dan yang kedua, itu ringkas. Kerana inflasi juga naik, ekoran daripada itu kenaikan harga minyak dan juga penggolakan dekat Ukraine dan Rusia. Adakah pihak kerajaan bercadang untuk tubuh satu dana kestabilan harga supaya kita dapat mengekang kenaikan inflasi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Soalan yang pertama tadi mengenai subsidi untuk golongan M40 ataupun T20 ataupun even B40, kita masih lagi memperincikan, tapi kita akan ambil maklum cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Bagan tadi. Dari segi impak kepada fiskal kita, ya, betul lah kita ni merupakan negara pengeluar minyak walaupun bukan part of the OPEC countries, dan oleh itu kerana kita pengeluar minyak, kita berkemungkinan akan mendapat peningkatan pendapatan dengan kenaikan mendadak harga minyak mentah dunia. Walau bagaimanapun memandangkan konflik Rusia dengan Ukraine ini sedang masih lagi di peringkat awal, kita di kerajaan masih belum dapat membuat unjuran sebenar peningkatan pendapatan tersebut berbanding implikasi kewangan yang perlu ditanggung melalui pemberian subsidi ini. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan itu betul. Kerana kita ada break even point, kerana harga RON 95 itu ada ceiling RM2.05 dan subsidi itu akan naik, dan akan naik kalau terlalu banyak, walaupun pendapatan diterima oleh kerajaan akan tidak cukup untuk menampung subsidi. Kita mengikut unjuran awal didapati kerajaan masih perlu menampunglah kos subsidi produk petroleum, tapi tak ada nombor yang exact tu. Pada masa yang sama, seperti yang telah program subsidi semasa ni melibatkan harga subsidi yang sama dinikmati semualah, seperti saya sebut tadi. Dan oleh itu pelaksanaan subsidi secara bersasar ni jangka dapat mengoptimalkan sumber kewangan. Saya faham ada isu mengenai golongan-golongan mana yang bersasar. Kita akan berbincang lebih lanjut, akan dibawa ke kabinet insya-Allah. Yang ketiganya, sama ada dana itu kita belum lagi berbincang. Terima kasih kerana cadangan. Nanti saya akan bawa cadangan Price ini. Stabilization Fund. Ya, itu dana. Belum ada lagi perbincangan mengenai the Price Stabilization Fund dengan izin. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Cha Kichin, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menyatakan apakah kementerian akan mengkaji semula dan mengurangkan harga siling untuk pelitup muka dan kit ujian kendiri, di samping menetapkan harga siling untuk oximeter dan penyukat suhu kerana barangan ini
telah menjadi sebahagian daripada barangan keperluan ketika ini dan kepentingan pengguna wajar dilindungi. Harga pasaran ujian kit ujian kendiri adalah sekitar RM5 pada bulan Januari. Tetapi meningkat semula apabila kes COVID-19 meningkat pada bulan Februari 2022. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua Tan Sri. Yang Berhormat Rasah, untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPDNP sentiasa mengambil kira pandangan semua pihak sebelum merangka sesuatu tindakan agar kepentingan semua pihak akan lebih terpelihara. Bagi menjamin kestabilan harga dan keberadaan bekalan pelitup muka dalam negara, Kementerian telah merwatakan pelitup muka sebagai barang kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan telah menetapkan harga maksimum bagi pelitup muka ini di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan untuk penentuan harga maksimum yang nombor 7 2020 pada 1 November tahun 2020. Pada masa ini, harga maksimum peringkat runcit untuk pelitup muka satu lapisan ialah 7 sen satu unit, dua lapisan pada harga 20 sen satu unit dan tiga lapisan pada harga maksima 70 sen satu unit. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tegaskan di sini, walaupun ada harga maksima, kesemua jenis pelitup muka adalah dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga maksima itu. Maka tidak ada keperluan buat masa kini untuk meminda harga maksima yang sedia ada. Dalam masa yang sama, kerajaan sedang meneliti keperluan mengkaji semula harga siling atau harga maksima untuk kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri. Untuk makluman, harga maksimum kit ujian ini telah ditetapkan pada ringgit Malaysia 19.90 sen di peringkat runcit dan RM16 di peringkat borong di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dari aspek keberadaan bekalan di pasaran, kerajaan telah meratakan kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri ini sebagai barang kawalan di bawah Perintah Kawalan Bekalan barang-barang kawalan nombor 6 kurungan 2021 pada 24 November pada 2021 yang lalu dan telah dikuatkuasakan pada 1 Disember tahun 2021. Berhubung dengan cadangan ahli yang berhormat, rasah supaya kementerian menetapkan harga siling peranti oximeter dan penyukat suhu, saya menghargai dan menyambut baik cadangan tersebut. Di pihak kementerian, penetapan harga ke atas peranti tersebut akan dilaksanakan jika terdapat keperluan. Terima kasihlah kerana ada maklum balas dan cadangan daripada Yang Berhormat. Kerajaan sentiasa mengambil kira keperluan dan kepentingan pengguna, terutama dari aspek kecukupan bekalan di pasaran serta mendapatkan harga pelitup muka dan kit ujian kendiri pada harga yang tidak membebankan. Sehubungan itu, penguatkuasaan, pemeriksaan dan pemantauan oleh bahagian penguatkuasa KPDNP sentiasa dilakukan ke atas item berkaitan di setiap peringkat seperti peringkat pengilang, pemborong dan peniaga. Ini bagi memastikan pelitup muka dan kit ujian kendiri dijual mengikut harga yang telah ditetapkan di samping memastikan dua item ini sentiasa cukup dan mampu menampung permintaan, terutama permintaan yang agak tinggi ke atas kit ujian kendiri sejak akhir-akhir ini. Selain itu, Tuan Yang, akses pengguna untuk mendapatkan kit ujian kendiri ditambah baik tanpa mengabaikan kepentingan aspek kesihatan dan keselamatan awam. Ini dibuktikan melalui persetujuan bersama antara KPDNP dengan pihak berkuasa peranti ataupun MDA, Medical Device Authority di bawah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, supaya kit ujian kendiri COVID-19 yang memperolehi kelulusan bersyarat dari MDA dibenarkan dijual di premis-premis lain yang memenuhi syarat-syarat dan keperluan berkaitan yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan dalam masa yang sama, jika berlaku kekurangan bekalan di pasaran,
pihak pengeluar senantiasa mengisi semula ataupun replenish bekalan agar tidak berlaku gangguan yang serius di pasaran. Sekian, terima kasih. Yang Hormat, Rasa, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang bagi saya agak komprehensif yang menunjukkan komitmen daripada kerajaan khasnya KPDN HEP dalam memastikan barang keperluan walaupun ia bukan makanan tapi dia jadi barang keperluan disebabkan pandemik yang bermula 2 tahun lepas. Soalan saya nampak Yang Berhormat Menteri ada mengatakan bahawa ada pemeriksaan dan sebagainya. Saya rasa selain daripada harga yang dalam soalan asal saya, satu lagi perkara yang saya rasa kita perlu berikan keutamaan adalah kualiti. Khasnya pelitup muka, sebab kita tak mahu ada pelitup muka yang kualiti dia rendah sangat, diguna pakai dan dia tak boleh nak tapis, tak boleh nak membawa pelindungan kepada pemakai dia, kepada pengguna. Dan yang kedua berkenaan dengan kit ujian kendiri tersebut, saya harap Yang Berhormat KPDN HEP bersama dengan MDA rentas kementerian boleh memastikan semua kit yang dijual, tak kira jenama apa. Saya difahamkan MDA sudah meluluskan secara bersyarat lebih 100 jenama dalam senarai MDA. Pastikan semua yang dijual itu mematuhi dan lakukan pemantauan, pemeriksaan secara on the spot ke, spot check ke, untuk memastikan kita dapat beli barangan yang ori, bukan yang tiruan di pasaran yang akhirnya ujian tu melambangkan sama ada seseorang tu kena atau tidak. Jadi mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk jawapan soalan ini. Ya, berkenaan dengan pelitup muka, buat masa sekarang kami sedang memperhalusi untuk menjaminkan kualiti pelitup muka yang sepatutnya diguna pakai untuk mencegah COVID-19 ini adalah yang bertaraf ataupun bertaraf medical standard, ya, ataupun taraf kegunaan perubatan, iaitu 3 lapisan melt blown, 3 lapisan itu. Yang lain bukan setaraf medical use. Sebab itu telah disebut dalam jawapan asal tadi, dikatakan harga maksima. Ini bukan harga sahaja, kita akan mewatakkan satu nak memastikan kualiti itu. Sedang diperhalusi sekarang. Ya, kita akan wartakan standardnya nanti. Ya. Itu pelitup muka. Dengan ujian kit ujian COVID-19 yang dikatakan tadi, memang sebenarnya peralatan kesihatan dan perubatan adalah di bawah bidang kuasa MDA, Medical Device Authority, yang agensi di bawah KKM lah. Jadi KPDN HEP akan terus bekerjasama dengan MDA untuk melaksanakan pemantauan secara berterusan berhubung perkara ini, ya. Jadi begitu juga dengan kualitinya yang kami di KPDN HEP tidak ada kepakaran. Ini kepakaran di medical authority, ya. Jadi kita bergantung kepada mereka lah. Tapi KPDN HEP sentiasa bekerjasama, kerja rapat. Sehingga kini KPDN HEP kami telah dimaklumkan MDA telah menjalankan sebanyak 8 serbuan dan 10 sitaan ke atas syarikat yang mengedarkan kit ujian tanpa kelulusan dan lesen yang sah. Jadi ini adalah sedikit sebanyak bukti MDA menjalankan tugas bersama KPDN HEP untuk memastikan kualiti yang sebenarnya dijual dengan berkenaan dengan kit ujian pantas ini. Ya, terima kasih. Ya, sekejap. Sebelah sini dulu. Ada. Tempat, silakan. Sorry. Ada. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya ni memang berkait dengan apa yang disebut oleh Rasa. Cuma to be more specific, langkah-langkah yang diambil oleh kementerian bagi memastikan memang di luar sana berapa ramai yang ambil test melalui saliva test tu yang mendapati negatif, tapi bila akhirnya bila PCR positif. Dan pengalaman ini saya lalui sendiri. 3 hari saya mengalami simptom dan pagi petang ambil test melalui test kit saliva ni, keputusannya adalah negatif. Akhirnya bila PCR keluar positif. Jadi ini sebenarnya sangat merugikan pengguna lah dari segi baik dari segi kesan dan juga dari segi kos perbelanjaan. Terima kasih.
Ini lebih kepada medical punya pandangan lah. Kami tidak ada kepakaran dengan pada itu. Jadi hal pengguna. Hal pengguna lah itu. Jadi Tuan Tan Sri Yang Dipertua, memang kita difahamkan berbanding dengan PCR test, kit saliva test ni memang kurang tepat. Ya, saya sendiri baru-baru ini saya kena positif pada awal Februari, masuk 7 hari di hospital di Sungai Buloh. Bila keluar, okey, dan saya diluluskan sebagai tidak akan menjangkiti orang lain. Tapi selepas 3 minggu sebelum Parlimen bersidang, arahan daripada Parlimen kesemua mesti melalui ujian PCR. Jadi saya pergi dapat positif. Tapi saya diberitahu kemudian memang begitu sebab virus tu walaupun dia tak lagi kuat untuk menjangkiti orang lain akan kekal dalam seseorang tu selama sampai 90 hari, saya difahamkan. Jadi inilah kalau kita mengharapkan saliva test kit ini, memang saya setiap hari menggunakan itu pun memang dia negatif, tapi PCR mengesankan positif. Jadi itulah pandangan saya, Tan Sri Yang Dipertua, kalau ujian secara saliva itu tidak memberi keputusan yang tepat, adalah lebih baik kepada kementerian untuk menasihatkan pengguna supaya jangan guna saliva test, sebab tak ada guna pun kalau guna tapi memberi result yang tidak tepat. Maaf, ini saya rasa bidang kuasa Kementerian Kesihatan lah. Ya. Betul, Tan Sri Yang Dipertua, itu bukan bidang salah. kuasa kami di KPDNHP. Kami fakta ikut. yang mengelirukan Dewan. Ya, Yang Hormat, okey, boleh kita... Apa akan mengelirukan Dewan? Yang Hormat. Bukan menteri yang sana. Oh, okey. Yang Hormat. Alright. Yang Hormat semua, hari ini 50 minit dah MQT, 3 soalan. Jadi maaf, saya tak dapat membenarkan soalan tambahan lagi. Yang Hormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih semua. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Kita mulakan dengan saya menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar bin Haji Zakaria. Tapi marah keluar ni kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 1. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih pada Yang Berhormat Parit yang membuka soalan ini. Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan laporan kumpulan kerja pertama IPCC yang telah dibangunkan pada 9 Ogos 2020 yang diumumkan pada 9 Ogos 2021 yang lalu, suhu purata dunia dianggarkan meningkat kepada 1.1 darjah Celsius. Peningkatan suhu global akan berikan kesan kepada negara kita dan ini berbanding pasca industri. Malaysia sememangnya terdedah kepada kejadian banjir kerana bentuk muka bumi serta sistem iklim yang mempunyai kadar kelembapan yang sangat tinggi. Perubahan iklim akan meningkatkan lagi tahap kemudahceraman negara dalam risiko bencana termasuk bencana banjir. Hasil kajian Nahrim dan juga mendapati berlaku peningkatan intensiti maksima lebat hujan yang lebat yang akan beri kesan kepada tahap pelindungan reka bentuk banjir terhadap sistem saliran sedia ada serta pembinaan infrastruktur bekalan air. Untuk makluman, pembinaan kita berdasarkan 50 tahun ERI dan sebahagiannya ialah 100 tahun ERI. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian sedang melaksanakan penilaian risiko bencana banjir berdasarkan unjuran perubahan iklim melalui inisiatif Peta Hazard Banjir dan Peta Risiko Banjir. Di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran, merangkumi 36 lembangan sungai utama seluruh negara telah pun siap dibangunkan. Bagi kawasan Lembah Kelang, Peta Hazard Banjir bagi 6 lembangan sungai telah pun siap dibangunkan, manakala Peta Risiko Banjir yang melibatkan lembangan Sungai Bernam juga telah siap dibangunkan. Bagi menjawab soalan kedua, jabatan dan agensi di bawah KASA seperti JPS, Jabatan Meteorologi Malaysia sentiasa peka dan berusaha untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Melalui jabatan dan agensi ini, Kementerian sentiasa bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA selaku urustia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20.
JPS dan Met Malaysia juga sentiasa menyelenggara dan menambah baik tahap persiapsiagaan sistem amaran awal di bawah seliaan Jabatan Terbabit. Hebahan maklumat cuaca dan banjir serta amaran awal kepada pasukan penyelamat akan ditambah baik dengan segera dan penyelarasan bersama dengan pengantaru akan dipertingkatkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan rancangan Malaysia ke-12, Met Malaysia sedang telah persiap masang 8 buah stesen radar baru ini untuk tambahan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Ia adalah sebagai tambahan kepada 11 buah sistem radar sedia ada yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2022. Selain pada itu, JPS juga turut melaksanakan program ramalan dan amaran banjir yang bertujuan memberi amaran awal kepada agensi berkaitan dengan pengurusan bencana dan orang awam. Siren akan dibunyikan apabila aras air melepasi nilai ambang tertentu untuk memberi amaran awal kepada penduduk setempat. Ramalan banjir seawal 7 hari dan amaran seawal 2 hari juga disediakan bagi lokasi-lokasi yang dijangka banjir. Setakat ini, sistem ini telah beroperasi di lembangan Sungai Pahang, Kelantan, Terengganu dengan ketepatan 65%. Dan kita juga sedang naik taraf beberapa sistem amaran di bawah Peraban bagi negeri-negeri lain di seluruh negara. JPS melalui laman sesawang Public Info Banjir sentiasa memantau keadaan hujan dan aras air di seluruh Malaysia. Dan apabila data hujan atau data aras air telah melebihi nilai ambang tertentu, amaran akan dikeluarkan di dalam laman sesawang Public Info Banjir dan juga akan dimuat turun dalam beberapa portal-portal yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri yang telah pun menjelaskan kepada kita semua. Dan kita sedia maklum bahawa fenomena perubahan iklim yang berlaku ini memerlukan kepada kesiapsiagaan, maklumat-maklumat secara terperinci, termasuklah sungai-sungai ataupun perparitan kita supaya kita dapat mampu untuk mengelakkan banjir seperti yang berlaku pada hari ini. Jadi saya ingin tanya kepada Menteri, bagaimanakah kerajaan memanfaatkan aplikasi teknologi terkini seperti revolusi industri keempat dalam pengesanan perubahan iklim, khususnya teknologi seperti analisis data raya. Terima kasih. Terima kasih. Berhubung dengan soalan dibangkitkan, kita melakukan hubungan rapat dan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti Mampu dan satu platform ICT menggunakan Big Data Analytics juga kita bangunkan bersama dengan agensi di bawah kementerian seperti Nahrim. Dan untuk makluman, kita telah mula membangunkan pelan pembangunan ini mulai tahun 2018 dan platform ini sebenarnya membolehkan negara kita mengkaji lebih awal pola-pola taburan dan kelembapan hujan yang berlaku. Walaupun apa yang kita buat di peringkat akhir ini ialah untuk kita tingkatkan lagi teknologi yang supaya ramalan itu lebih tepat berbanding dengan apa yang berlaku sebelum ini. Dan ini memerlukan suatu peruntukan. Dan saya nak maklumkan bahawa kita juga telah pun meningkatkan sekali ganda IRA tabur hujan dan pelan untuk mitigasi banjir yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Kepung, silakan. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya, bagaimana Yang Berhormat Menteri boleh menyelesaikan masalah banjir di seluruh negara sedangkan negeri Kelantan Menteri sendiri dilanda masalah banjir berkali-kali bertahun-tahun tanpa penyelesaian? Terima kasih. Terima kasih. Saya harap Kepung ikuti jawapan saya dalam parlimen. Jangan ponting. Ya. Saya telah jelaskan bahawa kita punya perancangan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk masalah-masalah banjir. Sebab itu kerajaan memperuntukkan satu jumlah yang sangat besar. Saya nak maklumkan bahawa Kabinet telah memuluskan 15 bilion menjelang tahun 2030 bagi menyelesaikan masalah banjir. Dan termasuklah apa yang akan berlaku di Kelantan. Saya harap soalan ini, berikut ni ada soalan berhubung dengan penyelesaian banjir di Kelantan. Saya harap Yang Berhormat tunggu. Terima kasih. Banjir kita tambah. Boleh lagi tambah lagi. Tolong. Dan sedikit boleh Tak ada. Yang Berhormat Puan Vivian Wong Shi. Ini isu menteri cakap banjir. Menteri pun hilang masa banjir.
Tak payah cakap lah. Silakan. Yang Hormat. Merang lah. Sepang. Yang Hormat, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Tolong kita hormati Yang Berhormat wanita kita untuk menanyakan soalan. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kerajaan sedar bahawa ketidaksamaan pembangunan antara wilayah dan negeri masih wujud, termasuk di Sabah sebagai contoh bagi tahun 2020 nisbah jurang pendapatan KDNK per kapita wilayah Sabah berbanding wilayah setengah adalah 2.8. Berdasarkan survei pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas 2019, pendapatan isi rumah kasar di Sabah adalah RM5,745, iaitu lebih rendah berbanding purata nasional sebanyak RM7,901. Kadar kemiskinan di Sabah pula pada tahun 2019 19.5% berbanding purata nasional 5.6%. Oleh itu, dalam usaha kerajaan untuk membasmi miskin tegar umpamanya menjelang tahun 2025, Sabah adalah antara negeri yang akan diberi tumpuan tertinggi. Tan Sri Yang Dipertua, bagi mempercepat pembangunan sosioekonomi di Sabah, buat pertama kali satu bab khusus untuk memperkukuh pembangunan di Sabah dan Sarawak telah dirangka dalam RMK 12. Antara lain strategi utama adalah memantapkan penyediaan infrastruktur, menambah baik akses kepada perkhidmatan sosial dan memperkukuh pembangunan inklusif. Bagi mempercepatkan pembangunan di negeri-negeri yang kurang membangun, kerajaan telah memberi komitmen untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 50% daripada peruntukan pembangunan asas kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri tersebut, masuk negeri Sabah. Tan Sri Yang Dipertua, di bawah Rolling Plan 2 iaitu tahun ini, di Sabah telah diperuntukkan 5.17 bilion bagi melaksanakan 1,048 projek. Antara projek utama ialah projek Lebuh Raya Pen Borneo fasa 1A, kosnya 10.8 bilion. Pada 3 Mac lalu, Perdana Menteri mengumumkan fasa 1B 19 package kosnya 15.7 bilion. Ini akan siap dalam masa 5 tahun. Ini merupakan komitmen besar oleh kerajaan pusat untuk membangunkan negeri Sabah. Ada juga projek untuk kumbahan rangkaian pipe di Bandar Sandakan berjumlah RM233 juta, pembesaran lapangan terbang Sandakan berjumlah RM81 juta sebagai contoh. Tan Sri Yang Dipertua, infrastruktur digital adalah penting bagi pertumbuhan ekonomi Sabah dan Malaysia. Sebagai langkah siap siaga Sabah beralih kepada teknologi 5G, kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela memperuntukkan RM3.61 bilion bagi tempoh 2021 hingga 2025. Sebanyak 4,333 lokasi untuk pembinaan infrastruktur digital akan disediakan di Sabah seperti gantian optik, pembinaan menara baru dan lain-lainnya. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan juga telah menubuhkan jawatankuasa kerja sosioekonomi bagi Sabah dan Sarawak bagi membincangkan dengan lebih terperinci dan cuba menyelesaikan isu masalah yang dihadapi oleh negeri Sabah dan Sarawak. Saya mempromosikan jawatankuasa ini dan sejak ditubuhkan pada Mac tahun lepas, 5 kali mesyuarat telah diadakan di antara kerajaan pusat dengan kerajaan-kerajaan negeri Sabah dan Sarawak untuk merangka tindakan-tindakan berkesan. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan yakin dengan ada usaha-usaha ini, ia akan menyumbang kepada pembangunan yang lebih inklusif bagi Sabah dan Sarawak dalam konteks keluarga Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sandakan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan kepada semua rakyat Sabah bagaimana Sabah boleh menjadi negeri yang termiskin dengan peningkatan kadar kemiskinan kepada 19.5%, tetapi kerajaan masih menggunakan cukai sumber minyak dan gas negeri yang bernilai berbilion setiap tahun. Bukan sahaja Sabah adalah termiskin, tetapi juga negeri yang paling kurang pembangunan dari semua aspek, termasuk keperluan asas, bekalan air, jalan raya dan yang tiada maintenance dengan izin. Liputan internet juga adalah sangat rendah, kekurangan projek perumahan dan rakyat terdesak membina rumah di kawasan setinggan. Tiada peluang pekerjaan untuk belia juga. Setujukah Yang Berhormat Menteri, kerajaan seolah-olahnya tidak hirau Sabah dan mengambil kesempatan taking us for granted dengan izin? Yang Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, adalah tidak benar bahawa kerajaan pusat seolah-olah tidak menghiraukan kepentingan pembangunan di Sabah dan Sarawak dan juga negeri-negeri miskin yang lain. Ada 6 negeri yang miskin semuanya, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang pertama, tidak benar bahawa kita tidak menghiraukan
Sabah dan Sarawak. Sebaliknya di bawah MA 63 umpamanya, Jawatankuasa Khas telah pun bermusyawarah banyak kali, dan hari ini rakan saya Kota Merudu akan menjawab soalan nombor 9 berkaitan dengan pencapaian di bawah MA 63 dan beberapa kemajuan yang besar telah pun dicapai. Kita tunggulah jawapan kepada soalan nombor 9 daripada Siran kepada Perdana Menteri soalan nombor 9 ini. Jadi kita nak menafikan dengan tegas-tegasnya bahawa kita tidak menghiraukan kepentingan Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, pentadbiran kerajaan ini mempunyai kesungguhan komitmen amat tinggi untuk memastikan bahawa kepentingan Sabah dan Sarawak terpelihara dan jurang pembangunan antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung dapat didapatkan. Ini antara komitmen di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dan saya tekankan sekali lagi bahawa masalah kemiskinan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi adalah antara prioriti tertinggi yang akan diberikan oleh kerajaan, dan menjelang tahun 2025 kita berhasrat untuk menghapuskan miskin tegar dalam tempoh 4 tahun dari sekarang. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Tuan Speaker, sikit lagi. Dah tanya tadi soalan. Ya, tetapi saya mau tanya, tapi jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri adalah bercanggahan dengan kadar kemiskinan kami. Kadar teks juga sangat tinggi atas Sabah, tetapi kami punya jalan raya semua tidak di-maintain. Macam tidak jauh kedua-dua statement ini. Bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan lagi? Okey, kalau Yang Berhormat Menteri cakap kamu tidak mengabaikan Sabah, tetapi kenapa tiada macam komitmen untuk membangunkan Sabah dari segi aspek basic necessity dari Sabah juga adalah sangat teruk juga sekarang. Ya, tak apa. Yang Berhormat Beaufort, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ucap tahniahlah kerana kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Sosio-Ekonomi yang mana Yang Berhormat Menteri adalah pengurusinya dan telah bermesyuarat 4 kali. Tapi saya ingin tahu, seperti mana saya sebutkan beberapa kali, bahawa kita telah dikenal pasti bahawa 8 daerah yang termiskin di dalam negara kita ini adalah terdapat di negeri Sabah. Satu di Sarawak dan satu di... Mohon ketiga, maaf, tak ada masa dah Yang Berhormat. Sikit je, Abang Sri. Maaf, sikit je. Yang Berhormat Datuk Robert Lawson Cuat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Selamat pagi. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, skop kerja penyelenggaraan bagi jalan persekutuan ini terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, penyelenggaraan rutin yang meliputi penyelenggaraan pavement, penyelenggaraan bahu jalan, potong rumput, perabot jalan, mencuci jambatan dan pembetung, mencuci longkang dan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap bulan berdasarkan bilangan pusingan kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Yang kedua adalah penyelenggaraan berkala yang meliputi penyelenggaraan berkala pavement yang meliputi kerja-kerja seperti turapan jalan, menurap semula permukaan jalan, dan yang kedua penyelenggaraan berkala bukan pavement yang meliputi kerja-kerja selain daripada turapan seperti mengecat garisan jalan, membaik puli pembetung, mengganti papan tanda dan lain-lain. Kategori yang ketiga adalah kecemasan ataupun notice of defects dengan izin, dan ini meliputi kerja seperti membersihkan pokok yang tumbang, kawalan trafik semasa kerosakan ataupun runtuhan, membersihkan tanah runtuh, papan tanda amaran semasa banjir, dan juga kerja kecemasan waktu banjir seperti pembersihan kalvert yang tersumbat atau parit yang tersumbat untuk membenarkan air mengalir. Bagi perancangan di bawah program membaik pulih jalan-jalan termasuk peparitan dan pembentung yang berada dalam status kritikal, kementerian ini merangkah program penyelenggaraan berdasarkan notis kerosakan yang disediakan oleh pihak JKR daerah bersama dengan syarikat-syarikat konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan. Melalui NOD ini, pihak JKR akan menyenaraikan program penyelenggaraan pembaikan kerosakan mengikut keutamaan, kritikal dan keperluan yang mendesak. Pelaksanaan program-program penyelenggaraan ini adalah tertakluk kepada kelulusan peruntukan daripada Kementerian Kewangan dan senarai keutamaan kerja program pembaikan jalan yang telah dirangka. Selain itu, bagi lebuh raya yang betul pula,
Kerja-kerja penyelenggaraan perlu dilaksanakan oleh syarikat konsesi yang mengendalikan lebuh raya tersebut sepanjang tempoh konsesi. Kerja-kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan adalah merangkumi penyelenggaraan rutin dan berkala serta penyelenggaraan major atau kerja-kerja baik pulih. Kerja-kerja penyelenggaraan lebuh raya ini penting bagi menjamin keupayaan lebuh raya serta memastikan lebuh raya tersebut dapat bertahan lama selaras dengan kualiti pembinaan. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak mohon pihak kementerian untuk jelaskan berapakah jumlah peruntukan bagi penyelenggaraan Jalan Persekutuan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 di seluruh negara, dan sejauh mana pihak kementerian membelanjakan peruntukan tersebut bagi memastikan Jalan Persekutuan diselenggara dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat, satu soalan yang bagus. Kementerian ini telah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 400 juta setiap tahun bagi pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan rutin di seluruh negara Malaysia. Untuk tahun 2020, sejumlah ringgit Malaysia 672 juta telah diperuntukkan untuk program penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement bagi seluruh negara. Bagi tahun 2021, ringgit Malaysia 973 juta diperuntukkan dan telah diterima oleh kementerian untuk pelaksanaan program penyelenggaraan berkala pavement dan juga bukan pavement seluruh negara. Dan untuk tahun ini sejumlah ringgit Malaysia 642 juta telah diperuntukkan dan diterima oleh kementerian bagi melaksanakan program penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement seluruh negara. Jumlah peruntukan ini merangkumi semua aspek keperluan penyelenggaraan jalan daripada segi penyelenggaraan rutin, berkala dan juga kecemasan seperti mana saya sebut dalam jawapan yang pertama tadi untuk memastikan bahawa jalan itu sentiasa berfungsi dan dinikmati dalam keadaan yang baik untuk pengguna. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Ulul Langat. Terima kasih. Saya merujuk kepada jawapan yang diberikan tadi dan juga saya merujuk kepada apa yang telah dicatatkan oleh NADMA pada 21 Disember yang lepas. Terdapat 98 jalan persekutuan yang mengalami masalah serta 126 jalan negeri mengalami kerosakan akibat banjir, sama ada banjir kilat, sama ada cerun runtuh, jalan mendap dan juga jambatan rosak di 224 lokasi di 7 buah negeri. Berdasarkan kepada jawapan tadi ada 400 juta duit penyelenggaraan yang akan digunakan. Apakah kelewatan yang masih berlaku seperti setengah-setengah jalan yang masih ditutup, jalan Semenyih ke Kuala Kelawang masih ditutup sebab kerosakan yang teruk? Apakah tindakan kementerian untuk memastikan penyelenggaraan ini dapat dipercepatkan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih ahli yang berhormat. Yang pertama, apabila berlakunya kecemasan, pihak kementerian kita bertanggungjawab ke atas jalan-jalan persekutuan. Jadi untuk jalan persekutuan yang diselenggara oleh pihak konsesi perlu mengambil tindakan kecemasan. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, kita ada kerja-kerja kecemasan seperti membersihkan pokok tumbang dan mengawal trafik sekiranya ada cerun ataupun tanah yang runtuh untuk memastikan bahawa jalan itu masih boleh melalui sementara menunggu kerja-kerja pembaikan. Termasuk juga untuk membersihkan kalvert yang tersumbat dan sebagainya supaya air itu boleh mengalir dan jalan itu boleh limpas sekali lagi. Jadi untuk memperbaiki jalan tersebut yang rosak, kita akan memastikan bahawa jalan itu dapat menerima pembaikannya supaya boleh kembali kepada keadaan yang asal. Bagi kerja-kerja yang kita boleh menurunkan peruntukan secara cepat, kita akan buat mengikut keutamaan. Tetapi mungkin masih ada jalan yang belum lagi
diperbaiki sejak daripada bencana yang lalu, tetapi saya memberi keyakinan kepada ahli berhormat bahawa Kementerian Kerja Raya sentiasa mengutamakan kerja-kerja pembaikan ini dan kita akan pastikan bahawa jalan itu akan siap dan baik kepada keadaan yang asal sebelum ini. Terima kasih. Speaker boleh minta satu soalan lagi? Boleh minta satu soalan? Tak ada masa lah, Yang Berhormat. Maaf ya. Okay. Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya memulakan jawapan dengan mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia yang disambut pada 8 Mac setiap tahun, memetik kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena Hari Wanita Sedunia iaitu pengorbanan wanita tiada noktah dan tandingannya. Wanita adalah harapan bangsa, berperanan besar di dalam sesebuah organisasi dan menyumbang kepada kejayaan negara. Keluarga Malaysia mempunyai wanita hebat yang berjuang tanpa patah semangat bagi membahagiakan mereka yang tersayang. Sebagai peneraju dalam sains teknologi, mesti sememangnya sentiasa menggalakkan penglibatan kaum wanita dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Selain itu, mesti juga sentiasa menyokong agar lebih ramai wanita melanjutkan pelajaran seterusnya memilih bidang STEM sebagai cabang kerjaya pilihan. Bagi meningkatkan penglibatan kaum wanita di dalam bidang STEM, mesti telah melaksanakan pelbagai pendekatan sama ada di peringkat kementerian atau agensi di bawahnya. Pendekatan tersebut boleh disenaraikan melalui pelaksanaan pelbagai program pembudayaan sains dan teknologi serta senarai tokoh wanita tempatan yang mempunyai kepakaran di dalam bidang STI. Berikut adalah senarai program pembudayaan sains teknologi yang dilaksanakan MOSTI bagi memastikan setiap keluarga Malaysia termasuk wanita terlibat secara aktif di dalam bidang STEM di negara kita. Pertama, di bawah bahagian pembudayaan sains, teknologi dan inovasi MOSTI, Minggu Sains Negara dengan tema Women in Science 2021 dilaksanakan melibatkan pelibatan 1,334,771 capaian peserta pada tahun 2021 yang mana 70.9% adalah penyertaan daripada kaum wanita. Di bawah agensi Malaysia, program seperti reka bentuk dan pembangunan model nano satelit peringkat siswazah dengan kerjasama Japan Aerospace Exploration Agency JAXA, Space 6 for ASEAN Future, Kibo Robot Program Challenge yang mana ini juga melibatkan penyertaan yang ramai daripada kalangan kaum wanita. Di bawah Planetarium Negara, program Women in Space sempena Minggu Angkasa Sedunia memperkenalkan sumbangan 13 ahli astronomi wanita tempatan. Di bawah Pusat Sains Negara melalui PSN Science Fest, 1.25 juta capaian peserta sejak penganjurannya sebahagian besarnya juga daripada kalangan kaum wanita. Tan Sri Yang Di-Pertua, selain daripada usaha yang dilaksanakan oleh MOSTI, usaha yang sama juga dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana ia melibatkan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tan Sri Yang Di-Pertua, seterusnya saya ingin menyerahkan beberapa tokoh wanita tempatan yang mempunyai kepakaran di dalam bidang STI. Pertama, Akademi Sains Malaysia yang merupakan sebuah badan tertinggi STI negara sekarang diketuai oleh seorang wanita yang mana presidennya ialah yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail. Yang kedua, kita juga pernah mempunyai pengarah agensi angkasa negara daripada kalangan wanita, iaitulah Profesor Emerita Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan Uthman yang merupakan seorang ahli astrofizik pertama negara yang telah menyumbang kepada pembangunan aero angkasa. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Pengarah United Nations Office for Outer Space di Vienna. Yang ketiga, Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud, seorang doktor pakar UNG Malaysia yang mana beliau terlibat secara langsung dan berjasa di dalam membantu dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di bawah MOSTI dari segi nasihat strategik dan penyelarasan kerjasama badan-badan kerajaan dan di dalam negara. Banyak senarai sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh di dalam bidang sains teknologi wanita di dalam pembangunan negara. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih.
Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya alur-alurkan ya apa yang telah dijelaskan. Malangnya kita tak ada lebih ramai wanita dalam kabinet pada waktu ini. Tahniah atas kejayaan inilah. Saya rasa sepatutnya kita ambil kesempatan ini untuk lihat kaji semula bagaimana kita boleh libatkan lebih ramai wanita juga dalam peringkat tertinggi ya, dalam kabinet contohnya. Soalan saya adalah daripada senarai yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri tadi, saya tidak lihat ada mungkin program-program khusus, contohnya beasiswa seperti yang diusahakan oleh badan-badan seperti British Council ya, yang menggalakkan lebih ramai wanita untuk mendapat pendidikan di peringkat tertinggi. Jadi adakah kementerian dan kerajaan khususnya boleh berikan pertimbangan untuk mewujudkan beasiswa-beasiswa yang membolehkan lebih ramai anak-anak muda terutama di golongan wanita untuk mencuburi bidang STEM. Dan dari situ kita boleh melihat bukan setakat emerita yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, tapi kita tahu talent pool kita untuk 20-30 tahun ke depan dari segi STEM. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa soalan tentang beasiswa untuk mahasiswa dan sebagainya yang ini tidak ada di dalam skop Mosti setakat ini. Walau bagaimanapun di bawah Malaysian Board of Technologies di dalam melahirkan lebih ramai teknologi dalam bidang kepakaran, kita mempunyai skim-skim yang dilaksanakan yang melibatkan peruntukan-peruntukan yang membolehkan ramai di kalangan juruteknik, teknologi dan sebagainya ditauliahkan. Jadi kerana itu kita menggalakkan supaya lebih ramai teknologis daripada kalangan wanita untuk memohon bagi membolehkan mereka mendapat tauliah dengan peruntukan yang disediakan. Terima kasih. Setuju. Soalan tambahan. Soalan tambahan kedua sebelah sini. Setuju. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Isu yang ditimbulkan kini ialah kurangnya minat golongan muda terhadap STEM, khususnya di kalangan pelajar sekolah dan IPTA, dan sekaligus ia menyumbang kepada penurunan peratus pelajar yang mengambil bidang sains. Jadi soalan saya, apakah peranan dan langkah yang diambil oleh Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara bagi merungkai permasalahan yang berlaku ini? Sekian. Terima kasih. Silakan. Terima kasih di atas soalan yang baik daripada Steve. Pusat Sains Negara dan juga Planetarium Negara memainkan peranan yang penting di dalam penyampaian pendidikan sains tidak formal bagi pemantapan pembelajaran berteraskan STEM. Program pendidikan sains tidak formal yang dibangunkan oleh Pusat Sains Negara dapat melengkapi pendidikan formal di sekolah di mana ianya dirangka supaya mudah difahami serta diterima oleh pelajar. Usaha ini dicapai berdasarkan falsafah pendekatan Pusat Sains Negara di dalam penyampaian pendidikan sains tidak formal yang memfokuskan kepada tiga teras strategik yang utama, iaitu yang pertama untuk memupuk kemahiran berfikir melalui aktiviti yang menjana proses-proses berfikir dan menerapkan konsep kemahiran berfikir aras tinggi. Strategi ini dicapai melalui inisiatif latihan kepada pengajar terutamanya guru sains, guru matematik dan fasilitator sains menggunakan modul-modul pendidikan pengajaran sains tidak formal. Yang kedua, memupuk teknik penyelesaian masalah melalui aktiviti sains yang berkait rapat dengan kehidupan seharian seperti penggunaan bahan-bahan kita semula sebagai bahan eksperimen. Dan yang ketiga, melalui penyuntikan elemen keseronokan berbentuk edutainment di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains dan matematik seperti gabungan seni dan sains melalui muzik, gambar dan bahan persekitaran serta penggunaan multisensory di dalam pembelajaran sains yang tidak terikat dengan rutin hafal dan salin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Lumut. Ringkas ya. Ya, terima kasih Tan Sri Ketua. Saya ingin mohon penjelasan daripada kementerian sama ada dibuat usaha-usaha untuk membawa balik talent-talent STEM ini daripada luar negara kerana ramai terutamanya kaum wanita kita ya, anak bangsa kita yang berada di luar negara memainkan peranan dalam bidang-bidang sedemikian. 2 hari lepas kita dengar seorang ahli sains yang berasal dari Malaysia
terbunuh di dalam kemalangan di Oxford contohnya. Artinya ramai mereka di sana, ini wanita ya. Jadi ada tak usaha-usaha untuk membawa mereka balik dengan menyediakan prasarana yang sepatutnya? Terima kasih. Terima kasih. Kerajaan sentiasa menggalakkan supaya saintis-saintis tempatan yang cemerlang di luar negara supaya kembali dan menyumbang kepada pembangunan di dalam negara. Kita juga berhadapan antara lain saintis yang ada dalam negara yang telah pun berjaya dan sebagainya diberi tawaran yang baik untuk keluar negara. Jadi antara pengumuman penting yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika pelancaran pusat pembangunan vaksin negara antara lain adalah untuk membolehkan tempoh masa ikatan kontrak kepada mereka yang subject matter expert ni dipanjangkan, dan seperti mana jawapan yang saya beri 2 hari lepas, beberapa orang pakar subject matter expert di dalam vaksin yang dikenal pasti ini kerajaan memberikan tempoh masa kontrak lebih panjang bagi membolehkan mereka terus berkhidmat di dalam bidang kajian yang mereka laksanakan di dalam negara. Itu saja maklumat yang saya boleh di sini. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kejeram panjang bersama Panglima untuk menyusuri Sungai Lebih. Soalan saya nombor 5 berkaitan rancangan mengatasi banjir. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Jawab Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kuala yang membangkitkan soalan. Saya ingin menjelaskan bahawa banjir di Kelantan disumbang oleh 2 lembangan sungai utama, iaitu Sungai Golok yang melibatkan banjir di kawasan Rata Panjang, Tumpak dan Pasir Emas, dan yang kedua ialah Sungai Kelantan yang menyumbang daripada Sungai Lebih lebih kurang 60% banjir, dan Sungai Nenggiri lebih kurang 20% kadar banjir. Kita telah melaksanakan beberapa program bagi untuk Sungai Golok, iaitu Kesban Fasa 1 yang telah pun bermula sekarang, dan kita dalam pembinaan untuk Fasa 2 dan flood wall di Bandar Rata Panjang yang dijangka akan menyelesaikan masalah banjir di kawasan Sungai Golok. Manakala apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai, saya nak jelaskan bahawa KASA melalui Jabatan Pengairan dan Saliran merancang bagi mengawal banjir besar di Kelantan, khususnya di daerah Kuala Krai yang disebabkan oleh limpahan Sungai Kelantan. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, projek pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir telah pun diluluskan mengikut negeri bagi memberi perhatian secara khusus sebagai langkah mitigasi jangka pendek dan sederhana untuk mengurangkan risiko banjir. Di bawah projek ini, KASA membantu kerajaan negeri menyalurkan peruntukan bagi melaksanakan kerja-kerja mengurangkan risiko banjir. Pada tahun 2022, terdapat 15 kerja yang dirancang dilaksanakan di daerah Kuala Krai dengan anggaran kos banyak 1.1 juta ringgit. Bagi perancangan jangka panjang, JPS juga sedang melaksanakan projek PLSB, pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 1 yang telah pun bermula dan status semasa ialah sebanyak 70%, dan projek ini bermula pada 29 Januari 2018 dan dengan siling kos banyak 699 juta. Kesinambungan bagi itu, JPS juga mohon untuk projek PLSB Sungai Kelantan Fasa 2 yang melibatkan komponen empangan Sungai Lebih yang telah menyumbang sebanyak 60% banjir di Kelantan. Selain daripada itu, KASA melalui bahagian bekal air menjalankan kajian pembangunan sumber air negeri Kelantan di bawah Fasa 2, di mana kajian ini mengkaji potensi pembangunan sumber air permukaan di lembangan-lembangan sungai di Kelantan untuk cadangan pembinaan takungan air pinggiran sungai atau TAPS, di mana TAP ini mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama ialah untuk mengurangkan risiko banjir, yang kedua bekalan air kepada penduduk. Seterusnya, permohonan projek baru juga telah dipohon di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-12 RP3 RMK 12 dengan anggaran kos berjumlah 650 juta bagi kerja-kerja pembinaan takungan air pinggir sungai serta kerja-kerja yang berkaitan di Kampung Pangkal Makwan, Jajahan Macang, Kelantan, Darul Naim, dan tertaluk pada kelulusan EPU serta MOF kelak. Dan kita jangka, saya mempunyai senarai yang agak panjang berhubung dengan projek-projek mengurangkan risiko banjir di kawasan Kuala Krai yang saya akan bekalkan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan terhadap soalan saya. Dan tadi Yang Berhormat ada sebut berkaitan dengan projek yang telah
yang sedang dilaksanakan di Kuala Krai khususnya dengan jumlah peruntukan yang telah disebut. Bolehkah Yang Berhormat Menteri sebutkan projek yang sedang dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan dalam masa terdekat, khususnya di Kuala Krai bagi mengatasi masalah banjir, terutama ialah kawasan-kawasan rendah yang apabila banjir beberapa jam sahaja akan menyebabkan limpahan air dan menyebabkan banjir walaupun nak sebut kilat tapi atas sikit daripada kilat. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa JPS kita telah pun mohon untuk pelan lembangan sungai bersepadu Sungai Kelantan fasa 2 di bawah RMK 12. Untuk makluman Yang Berhormat, kos keseluruhan yang melibatkan 3 pakej besar ialah belanja hampir 9 bilion ringgit, di mana komponen yang utama ialah komponen empangan sungai lebih yang buatkan suatu kajian yang perlu dilaksanakan. Yang kedua dan dua lagi ialah pakej komponen RTB saliran bandar, sungai dan pantai secara konvensional, dan pakej 3 ialah komponen integrasi. Bagi skop kerja PSB Sungai Kelantan fasa 2 yang melibatkan empangan lebih, pembinaan ban, tembok dan banjir naik taraf serta baik pulih sungai, pembinaan lincongan banjir, pembinaan pintu kawalan banjir dan sebagainya. Untuk makluman Yang Berhormat juga bahawa kita mempunyai projek yang sedang berjalan di kawasan Kuala Krai bagi mengurangkan risiko banjir lebih kurang dalam 15 yang sedang berjalan sekarang dengan kos 1.1 juta. Manakala bagi mengatasi apa yang dibangkitkan itu, kita juga telah merancang beberapa program-program tambahan yang melibatkan 20 kerja-kerja melibatkan RM930,690. Saya akan bekalkan data ini secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua? Ada. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Richard Briot. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 9. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Tuan Yang Dipertua, sejak Majlis Khas MA 63 ditubuhkan pada September 2020, beberapa perkara atau tuntutan dalam mengembalikan hak negeri Sabah dan Sarawak khususnya telah dan sedang dilaksanakan. Berkaitan tuntutan negeri Sarawak ialah 1. Penyerahan kuasa kawal selia pengedaran gas dengan izin liquefied petroleum gas LPG kepada Kerajaan Negeri Sarawak telah selesai dilaksanakan sepenuhnya pada 1 Jun 2021, yaitu pada tahun yang lalu. Kedua, pelaksanaan empowerment dengan izin pelaksanaan perikanan laut dalam turut dipanjangkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak sewaktu Majlis Khas Mei 63 pada 18 Oktober 2021 dan dijangka selesai sepenuhnya pada April tahun ini. Ketiga, terbaru adalah mengenai Akta Perlembagaan Persekutuan Pindahan 2022, Akta 1642 berhubung perkara 1/2 dan perkara 160/2 dengan memasukkan Perjanjian Malaysia MA 63 di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dapat berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan berkuat kuasa 11 Februari 2022, iaitu baru bulan yang lalu. Akta ini telah diluluskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Yang Mulia ini pada 14 Desember 2021 dan di Dewan Negara
pada 23 Desember 2021 dengan majoriti lebih daripada 23. Yang berhormat semua faham dan perkara ini. Dan keempat, berhubung kajian semula mengenai pemberian khas di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kewangan akan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dalam masa terdekat. Untuk makluman perihal ini bagi Negeri Sabah baru saja selesai bagi fasa pertama. Selain daripada perkara-perkara yang saya telah nyatakan, dijangka akan beberapa lagi perkara yang akan dapat diselesaikan pada tahun ini dan akan diumumkan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Terima kasih. Speaker. Silakan Yang Berhormat Serian. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang cukup padat, cukup jelas. Soalan tambahan saya, apakah isu-isu yang terkandung dalam MA63 yang belum lagi diselesaikan, dan apakah komitmen kerajaan untuk memastikan isu-isu ini dapat direalisasikan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Berhormat Serian, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum dan ahli-ahli yang berhormat, perihal meneliti perjanjian Malaysia ini adalah dengan izin ongoing matters, ya. Dan seperti mana juga pihak Yang Berhormat Serian tahu, pada masa kerjaan Barisan Nasional dulu dan disusuli oleh kerajaan PH, dua-dua kerajaan ini telah menyenaraikan, dan the last list we're talking about 21 perkara, bahkan yang dikemukakan LBN pun melebihi daripada 21, dan kerajaan PN telah take over dalam perkara ini, dan pihak kita telah mulai untuk membincangkan dan mencari penyelesaian. Dan antara yang saya tersentuhkan tadi adalah perkara-perkara yang telah selesai, dan juga daripada perkara lain pada minggu depan 14 hari bulan Isnin mesyuarat Majlis Khas, dan antara perkara-perkara yang akan dibincangkan hal-hal tanah yang Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak nak ambil balik kerana telah diberi tetapi tidak juga kena pakai. Ini telah dibangkitkan juga delegation power mengenai dengan alam sekitar, dan juga delegation power mengenai labor ataupun semua mensiasuni antara perkara dan yang akan kita terus susuli di dalam perkara ini, dan saya yakin bahawa dengan pendekatan yang diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa tahun ini banyak lagi perkara yang kita akan umumkan sesuai dengan keputusan yang dibuat nanti. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan? Tuaran, silakan. Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan tentang pelaksanaan MA63 bagi Sarawak jelas beberapa perkara tadi. Tapi saya ingin bertanya, sejauh manakah pihak kerajaan melaksanakan tuntutan Negeri Sabah dalam hak berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 63. Contohnya dalam pemberian 40% pungutan cukai persekutuan pemberian kepada Negeri Sabah. Apakah ini pernah dibincangkan? Dan kalau sudah dibincangkan, sejauh mana pencapaiannya? Atau kalau belum dibincangkan, kenapa tidak dibincangkan? Dan saya juga ingin bertanya, adakah pihak yang berhormat juga membincangkan hal-hal kependudukan Negeri Sabah, khususnya
peningkatan penduduk negeri Sabah yang sangat-sangat luar biasa, iaitu pada hari ini penduduk negeri Sabah lebih 1 juta berbandingan negeri Sarawak, sedangkan pada tahun 1960 penduduk Sarawak sudah melebihi penduduk Sabah sebanyak 300,000. Sebab kependudukan ini ada kesan terhadap tuntutan sebelah hak-hak dia, terutama sekali dari segi mempertahankan integriti penduduk negeri Sabah. Contohnya yang datang dari Semenanjung ke Sabah pun menggunakan dokumen dan sebagainya. Jadi adakah yang berhormat melihat perkara kependudukan ini sebagai sesuatu yang penting dalam hal tuntutan kita terhadap persekutuan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Tuan. Perkara yang berhormat sentuhkan tadi memang sudah pun dalam senarai tindakan yang kita buat, dan khususnya mengenai dengan cukai perkara 112D khasnya ini akan dibincang pada hari Isnin ini, karena saya telah laporkan tadi bahwa soal grant itu dan cukai sudah pun dimulakan perbincangan dan selesai fasa pertama dengan konteks negeri Sabah, dan nanti susulan pada Isnin ini nanti pihak kita akan beri update lah mengenai dari segi cukai dan seterusnya. Soal kependudukan itu ada satu jawatan kuasa yang difungsikan directly oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu hal jawatan kuasa keselamatan Sabah dan Sarawak, dan antara ada beberapa yang akan dilaporkan pada Isnin ini, termasuklah perihal mengenai juga mengenai dengan kuasa immigration negeri Sabah arising from Labuan menjadi wilayah persekutuan, dan juga mengenai dengan perihal kenegaraan ataupun mengenai dengan kehadiran pendatang tanpa izin dan seterusnya. Juga ada jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai dengan hal warga asing, dan ini juga akan turut kita bincang dan harap bahwa nanti penglibatan parti-parti dalam Dewan Undangan Negeri akan dapat diproses untuk menyelesaikan perkara kependudukan ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Chan Fung Hin. Ya, yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Saya tengok tadi selepas soalan 5 ada soalan 6 dari Yang Berhormat Ahli Parlimen Bakri untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ya. Saya takut tercicir dia Yang Berhormat Bakri tidak dapat hadir dalam Dewan. Oh, masih Tan Sri. Maaf. Ya, Yang Berhormat Tuan Chan Fung Hin. Ya, Tuan Speaker, soalan saya soalan 10. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tan Sri Yang Bertua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu atas pertanyaan yang dikemukakan. Tan Sri Yang di-Pertua, penjenamaan atau lokasi ibu kota adalah hak mutlak sesebuah negara selagi ianya tidak bersifat provokatif dan permusuhan. Seperti sedia maklum, pendirian dan dasar luar Malaysia ialah untuk terus meningkatkan hubungan diplomatik yang erat dengan semua negara, terutamanya negara jiran seperti Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama. Ya, yang Nusantara ayat yang perkataan Nusantara ini kan, kalau ikut Kamus Dewan Bahasa sepatutnya bermaksud seluruh kepulauan Melayu. Dan kemungkinan untuk Indonesia mereka anggap ini merujuk kepada kepulauan di bawah Republik itu, dan ini seolah-olah yang kesemua wilayah yang ditakluki oleh Empire Majapahit terdahulu sekarang menjadi Indonesia yang moden. So soalan tambahan saya, keputusan Indonesia ini ada satu signifikan yang besar kepada rantau ini.
Dan nama Nusantara adalah pengesahan keluasan dan pengaruh Indonesia yang menggambarkan pengaruh Republik itu dalam era moden seperti ketika Empayar Majapahit yang dahulu. So, apakah langkah-langkah dan perancangan kerajaan dalam mengeratkan hubungan serantau dengan Indonesia dan memperkasakan rangka PIM Niaga selaras dengan permintaan ibu kota baru Indonesia? Terima kasih. Silakan, Yang Hormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu yang menanyakan tentang apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala yang sudah pun kukuh antara kita dengan Indonesia. Saya menyambut baik soalan itu dan ingin menjelaskan sekali lagi bahawa hubungan kita dengan Indonesia adalah amat erat dan baik. Malah hubungan dua hala kita dengan Indonesia adalah antara yang terbaik berbanding dengan hubungan kita dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Asas kekuatan hubungan kita ini sebagaimana yang berhormat maklumkan tadi sudah tentu sejarahnya dan sudah tentu keduanya juga ialah kepentingan bersama kita berdua sepertilah kepentingan kita dengan negara-negara jiran yang lain dalam hubungan kita dalam konteks serantau iaitu ASEAN. Jadi hubungan kita dengan Indonesia ini akan terus kita teruskan lagi khusus tentang BIM IAGA itu ianya satu daripada hanya aspek yang ada berlaku dalam hubungan yang berbentuk multilateral ataupun pelbagai hala yang melibatkan sebahagian daripada Malaysia, sebahagian daripada Indonesia, Brunei dan juga Filipina Selatan ataupun Moro. Jadi ini adalah perkara-perkara yang akan terus kita usahakan lagi untuk memastikan bahawa peningkatan hubungan ekonomi khususnya yang telah pun meningkat daripada tahun 2020 kepada 2031 lebih daripada 36% peningkatannya akan terus kita tingkatkan selaras dengan penambahbaikan penjagaan pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Ya, Hormat Tan Sri Speaker, ada soalan tambahan. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Soalan saya, bagaimana Wisma Putra melihat secara positif pengisytiharan ibu kota baru Indonesia ini sebagai persaingan sihat kita untuk pembangunan ekonomi khususnya di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Sik. Itulah saya fikir semangat yang negara kita ada berkaitan dengan perkembangan yang berlaku di negara-negara jiran khususnya Indonesia itu. Kita menganggap bahawa ianya memberi peluang dengan peralihan ibu kotanya daripada Pulau Jawa ke Kalimantan Timur itu akan memberi peluang yang lebih banyak kepada Malaysia khususnya kepada negeri-negeri Sabah dan Sarawak dalam konteks hubungan yang lebih baik dan dalam konteks sama-sama menikmati peluang pembangunan bersama antara wilayah kita dengan wilayah negara Indonesia. Terima kasih. Yang Hormat Rasa. Terima kasih Tan Sri atas peluang yang diberikan. Saya berbalik pada soalan asas dan juga jawapan asas daripada Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan penggunaan perkataan Nusantara. Jadi okey, itu hak negara lain dia nak gunakan apa nama untuk ibu kota dia. Tapi untuk Malaysia, untuk negara kita, apakah kerajaan ada usaha untuk memperkasakan ataupun mempromosikan nama ataupun perkataan Nusantara? Sebab saya bagi satu contoh, saya masih ingat 2 tahun dulu apabila satu lautan ke Berlin, Germany yang diketuai oleh Yang Berhormat Jeli, menteri yang kebetulan ada dalam dewan, satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Bandar Berlin dia gunakan nama Nusantara. Dan kami mengunjungi restoran tersebut. Jadi nampak gaya memang negara jiran lebih ke depan dalam hal ini. Jadi ada usaha daripada kerajaan kita. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Rasa. Sekali lagi saya fikir ini adalah suatu pandangan yang positif yang ingin menggerakkan ahli-ahli ekonomi perdagangan kita untuk mencari pelbagai kaedah dan cara untuk meningkatkan lagi kemajuan ekonomi negara kita. Sama ada dengan menggunakan istilah-istilah seperti Nusantara dan sebagainya, itu adalah terpulang kepada kegiatan dan inisiatif yang pihak swasta khususnya badan perniagaan kita untuk memikirkan cara-cara yang terbaik untuk menaikkan nama negara kita ataupun nama rantau kita demi untuk kejayaan ekonomi kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid.
Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan saya nombor 11. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Kemaman. Tuan Yang Dipertua, kerajaan memandang serius dengan isu berkaitan golongan LGBT yang semakin membimbangkan mutakhir ini. Kerajaan pernah melalui mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir telah menegaskan dengan dalam kenyataan beliau pada 16 Jun 2019 di Cambridge United Kingdom bahawa Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan songsang di kalangan rakyat negara ini, terutama melibatkan unsur LGBT. Beliau juga menegaskan bahawa Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan di kalangan masyarakat tempatan. Justru kerajaan berharap agar isu sosial melibatkan golongan LGBT ini akan diberi perhatian oleh semua pihak termasuk NGO dan masyarakat awam. Sehubungan dengan itu, sebuah negara yang berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan dalam kalangan masyarakat tempatan, maka LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Bukan itu saja, malah perbuatan homoseksual adalah bertentangan dengan undang-undang negara, bukan saja undang-undang jenayah syariah, malahan juga undang-undang sivil di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan fitrah. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengambil inisiatif dengan membangunkan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutama permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Islam di Malaysia yang semakin meruncing dengan pelbagai isu seperti penagihan dadah, remaja hamil yang tidak berkahwin, pembuangan bayi, perceraian, geladangan, penularan virus HIV. Baik, bagi anda yang baru sahaja bersama kami, ketika ini sedang berlangsungnya sesi pertanyaan jawab lisan dan ini adalah soalan ke-11 dari ahli Parlimen Kemaman yang dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan sebelum ini 8 soalan telah pun dijawab bagi sesi ini dan 3 soalan bagi sesi MQT. Dan bagi sesi MQT, ahli Parlimen Papar telah bertanyakan dan telah dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mengatakan bahawa keputusan timbang tara di Perancis pada 28 Februari lalu yang meminta supaya kerajaan Malaysia membayar sebanyak 14.92 bilion dolar Amerika kepada warga Filipina yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu adalah tidak sah dan telah diputuskan dengan sewenang-wenangnya tanpa berlandaskan undang-undang. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang dilantik, timbang tara yang dilantik oleh Mahkamah Madrid Sepanyol, Dr. Gonzales Tampa telah dibatalkan dan tidak sah dari segi undang-undang dan kerajaan juga tidak mengiktiraf tuntutan prosiding timbang tara tersebut. Dan dalam perkembangan yang sama juga, kerajaan bersedia untuk mencabar sebarang tindakan penguatkuasaan keputusan final award yang tidak sah tersebut di bawah New York Convention sekiranya dilaksanakan oleh penuntut pada bila-bila masa dan di mana jua bagi memastikan kepentingan kerajaan sentiasa terpelihara. Dan tambah beliau, final award yang dikeluarkan oleh penimbang tara lantikan Mahkamah Madrid Dr. Stampa adalah tidak sah dan telah diputuskan dengan sewenang-wenangnya. Dan lantikan Dr. Stampa telah dibatalkan dan tidak sah dari segi undang-undang. Kerajaan juga seperti yang dikatakan tidak mengiktiraf tuntutan dan prosiding timbang tara tersebut.
Baik, bagi pertanyaan yang ditanyakan oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera kepada Menteri Kewangan, kerajaan akan mengkaji semula mekanisme subsidi produk minyak supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Dan jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, pelaksanaan subsidi secara bersasar dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan penjimatan yang dicapai dapat diagihkan semula. Dan menjawab soalan Wakil Bukit Bendera Wong Hun Wai, beliau memaklumkan harga minyak mentah bagi bulan tahun ini adalah pada sekadar $85 Amerika Syarikat setong, iaitu meningkat berbanding Januari 2021 sebanyak $55 Amerika Syarikat setong. Dan berikutan kenaikan itu, kerajaan terpaksa menanggung peningkatan subsidi petrol, diesel dan gas cecair LPG yang ketara sehingga 10 kali ganda, iaitu meningkat daripada RM200 juta untuk bulan Januari 2021. Baik, selain di saluran berita RTM My Freeview, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga di rtmclick.rtm.gov.my/RTM Parlimen, dan juga anda boleh muat turun RTM Click di aplikasi telefon pintar anda melalui Play Store, Google Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, akan diteruskan dengan perbahasan usul titah diraja. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok. Assalamualaikum.